bagaimana kemajuan dari bidang teknologi pada masa ini turut mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain. Daripada komunikasi secara bersemuka, namun masyarakat telah berubah kepada komunikasi secara maya dengan menggunakan platform media sosial sebagai perantara. Kewujudan pelbagai saluran komunikasi pada masa ini menyebabkan masyarakat bebas bersuara tanpa memikirkan etika dan kesantunan berbahasa. Penggunaan bahasa emotikon juga boleh menggambarkan dan mewakili perasaan mereka, selain daripada menggunakan teks untuk melontarkan pendapat di media sosial. Majoriti netizen pada masa ini menggunakan bahasa-bahasa kesat bagi melontarkan pendapat dan pandangan mereka di media sosial seperti laman Facebook, Twitter dan Instagram. Persoalannya, apakah cabaran kesantunan berbahasa dalam media sosial? Indikator saya yang pertama ialah cabaran masyarakat ketika berkomunikasi di media sosial melalui lontaran pendapat di satu ruangan masing-masing terhadap golongan atasan. Masyarakat tidak mengambil tahu dan tidak menitik beratkan mengenai aspek kesantunan berbahasa ketika berkomunikasi. Nilai-nilai murni juga dilupakan. Situasi ini yang membimbangkan kerana ditakuti generasi muda pada masa ini akan melupakan nilai-nilai murni dan aspek kesantunan berbahasa ketika berkomunikasi. Sebagai contoh, berita awal ini memuat naikkan mengenai isu pemecatan Menteri Muhyiddin Yassin dan Menteri Mukhlis Mahdi daripada Parti UMNO di laman Facebook pada tahun 2016 dan mendapat 52 komen daripada masyarakat Malaysia. Antara komen yang diujarkan ialah orang tua tak sedar diri dan ujaran bongok bangsatnya. Melalui lontaran dan pendapat yang tidak elok ini secara tidak langsung mencerminkan dan menggambarkan kepribadian masyarakat Malaysia, kerana berita online ini dapat diakses oleh seluruh dunia di platform maya. Umum mengetahui bahawa masyarakat Malaysia amat popular dengan budi bahasa budaya kita di seantero dunia. Oleh itu, penggunaan kata-kata yang tidak elok ini dan tidak santun ini mencerminkan kepribadian masyarakat Malaysia terhadap negara luar, justru menyebabkan negara luar memandang serong terhadap negara kita. Indikator saya yang kedua ialah cabaran masyarakat dalam menggunakan bahasa emotikon ketika berkomunikasi antara satu sama lain juga merupakan salah satu cabaran kesantunan berbahasa. Meskipun media sosial bersifat laman peribadi, namun kita sebagai rakyat Malaysia perlulah menunjukkan unsur-unsur kesopanan ketika berkomunikasi atau berbicara antara satu sama lain. Aspek berkomunikasi akan menjadi lebih berkesan melalui penggunaan diksi dan bahasa emotikon pada penggunaan kata ganti nama. Bahasa emotikon juga dijadikan sebagai perlembagaan bahasa pada maksud tertentu. Kesilapan menggunakan bahasa emotikon ini boleh disalahertikan oleh penerima mesej. Berdasarkan perspektif tersebut, nilai moral kita akan dipandang oleh orang lain. Aspek penggunaan tata bahasa juga perlulah dititik beratkan agar mesej yang disampaikan mudah difahami dan tidak disalah anggap. Sebagai contoh, beberapa ustaz telah memuat naikkan pendapat pada ruangan status media sosial masing-masing seperti laman Facebook dan Twitter. Antara pendapat yang dilontarkan oleh mereka ialah dengan menggunakan kata-kata yang tidak elok dan bahasa emotikon yang tidak sopan terhadap Ustaz Abilu. Hal ini mengakibatkan Ustaz Abilu berhenti menolong orang yang dalam kesusahan seperti fakir miskin dan barisan hadapan negara buat sementara waktu. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah menggunakan kata-kata dan bahasa emotikon yang sopan agar mesej yang disampaikan tidak memberi impak negatif terhadap masyarakat. Indikator saya yang terakhir ialah cabaran masyarakat dalam menggunakan kata-kata kesat ketika berkomunikasi antara satu sama lain merupakan tunjang utama dalam cabaran kesantunan berbahasa. Setengah individu menganggap bahawa media sosial merupakan wadah peribadi apabila didaftarkan atas nama individu. Disebabkan media sosial itu luas dan masyarakatnya bersifat bebas, kita wajar
menggunakan bahasa yang elok ketika berkomunikasi agar tidak melanggar norma kesusilaan. Kata-kata kesat dan makian juga perlulah dielakkan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Sebagai contoh, masyarakat terutamanya golongan remaja lebih cenderung untuk menggunakan kata-kata kesat ketika berkomunikasi melalui ruangan komen dalam media sosial. Bukan sahaja mereka menolak aspek kesopanan, malah mereka juga menggunakan perkataan dan ayat paling ringkas ketika berkomunikasi sehingga menyebabkan bahasa menjadi cacah merebak dan kesetujuan yang tenggelam begitu sahaja. Oleh itu, komunikasi antara satu sama lain dalam media terbuka ini haruslah selari dengan adab dan sopan sebagai warga negara Malaysia yang patuh pada prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kesimpulannya, dapat dikatakan bahawa majoriti masyarakat Malaysia akan menggunakan kata-kata kesat ketika berkomunikasi antara satu sama lain di platform media sosial bagi menzahirkan rasa tidak puas hati mereka. Senario yang tidak sihat ini perlulah dibendung kerana dikhawatiri generasi muda pada masa ini dan pada masa akan datang, terutamanya golongan remaja, tidak lagi menghormati orang tua, masyarakat dan pemimpin negara. Ditakuti juga nanti amalan budi bahasa budaya kita juga ditinggal zaman dan hanyalah omong-omong kosong saja. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah berganding bahu, menggambleng tenaga dalam usaha melakukan sesuatu agar gejala ketidaksantunan ini dapat dikawal dan dibendung. Sebelum saya menamatkan baik-baik bicara saya, izinkan saya menghadiahkan dua rangkap pantun. Burung serindit terbang melayang, hinggap sekejap diranting jarang. Duit ringgit dipandang orang, budi bahasa jarang dipandang. Yang kurit itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, terima kasih.